أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. Yang saya hormati Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Untuk kuliah kita pada tahun ini tahun baru 2 Januari 2022, saya akan membacakan dan membahaskan hadis daripada kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi yang disyarah oleh Dr. Mustafa Dibura dan Dr. Muhyiddin Mistu. Dia ada 40 lebih hadis. Saya nak ambil hak malam ni sempena dengan awal tahun baru, iaitu hadis ke-32. Hadis yang bertajuk Nafyud Darari fil Islam. Tiada kemudaratan ataupun tiada sebarang perkara-perkara yang menyusahkan orang lain menurut perspektif Islam. Hadisnya, tuan-tuan yang perempuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, an Abi Sa'id bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Dua perkataan iaitu darara dan dirar yang terpecah daripada perkataan durrun. Perkataan durrun ini bermakna mudarat. Apabila disebut tiada darar dan tiada dirar, maka para ulama menjelaskan adakah maksud darar dan dirar ini mempunyai pengertian yang sama ataupun dia mempunyai pengertian yang berbeza. Pandangan yang paling rajih menyatakan bahawa dua perkataan ini mempunyai maksud yang mempunyai objektif yang sama tetapi pengertian yang berbeza. Maksud la darara di sini ialah tidak boleh mendatangkan sebarang kemudaratan kepada diri sendiri dan kepada semua orang. Apa saja perbuatan yang membahayakan semua orang termasuk diri sendiri haram. Dirar ni pula ialah ada dua makna dirar ni tuan-tuan. Yang pertamanya ialah apa saja perbuatan yang menguntungkan kita tapi boleh memudaratkan orang. Maknanya kat kita dapat laba baik untuk kita, tapi kita buat kat orang, nanya kat orang. Satu lagi, maksud dirar ni ialah kita buat satu benda, satu perbuatan mengikut kaedah yang tidak dibenarkan oleh syarak, yang memudaratkan orang lain, sama ada kita sengaja ataupun kita tak sengaja. Hak pertama tadi, hak darar ni, hak buat jahat termasuk kepada diri sendiri ni, walaupun dia tak niat pun berdosa.
Daripada pengertian hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menunjukkan kepada kita apa saja perbuatan buat jahat. Saya pakai istilah buat jahat lah. Buat jahat, penanya orang ataupun orang utara sebut pedajai orang. Sengaja ataupun tak sengaja. Kadang-kadang kita buat benda tu kita rasa baik, tuan-tuan. Baik untuk diri kita, tapi untuk running long term, benda tu mudarat kepada orang lain. Mudarat kepada orang lain tu sama ada immediately kepada orang lain pada waktu itu ataupun 10-20 tahun akan datang. So, apa yang perlu kita faham daripada sini? Pertamanya, kita sebagai manusia, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun atau kama qala. Kita manusia, kita tak lepas lari daripada melakukan salah silap. Dan yang terbaik bila kata kita silap, kita salah, kita bertaubat kepada Allah. Kalau kita melibatkan hak manusia, salah satu daripada syarat penerimaan taubat bila melibatkan hak manusia ni, tuan-tuan, kena pergi minta maaf, kena pergi settle dengan orang tu dulu, baru taubat kita tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba untuk jadi baik. Mungkin dalam kita berbuat sesuatu, kita duk ingat benda tu baik. Benda hak tak baik tu kita sendiri, tuan-tuan, kita boleh tahu apa yang kita nak buat tu jahat kepada diri kita ataupun pada orang lain. Kita tahu. Tapi hak satu lagi yang kadang-kadang kita terlupa ni, kita duk ingat benda tu baik untuk kita, tapi rupa-rupanya tak baik kepada orang sekeliling. Dan hak lagi tak baik itu, apa yang berlaku 10-20 tahun akan datang, impak dia punya negative side dia tu, baru kita rasa, baru kita tahu hasil daripada kesilapan kita dulu, walaupun pada waktu tu kita rasa kita buat benda tu betul. Sambungan hadis ni, man darrahullah wa man syaqallahu alaihi. Hadis ni sebenarnya dia ada banyak. Dia mempunyai multi riwayat daripada hadis-hadis lain yang saling menyokong di antara satu sama lain. Siapa yang buat jahat, siapa yang mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, kepada orang mukmin khususnya, Allah akan mendatangkan kemudaratan kepada dia balik. Allah akan bayar balik kepada dia, tak di dunia, di akhirat. Kadang-kadang abang tu, kita duk tanya orang hak duk buat jahat ni, pasal apa hak duk buat jahat ni selalu terlepas, selalu senang. Hak duk jadi mangsa tu ialah orang susah, orang marahin. Dia memang macam tu, tuan-tuan. Memang Tuhan buat macam tu. Hak jadi mangsa banjir apa semua tu, semua orang susah, bukan orang senang. Almost lah kita kata, kan? Hak duk kena tibai, hak duk kena ragging, hak duk di apa-apakan, sama ada di tempat kerja, sama ada di kawasan kejiranan ataupun di dalam masyarakat, selalunya hak tak berani nak kata apa, selalunya hak lemah. Hak duk buat kat orang ni ialah orang hak berpengaruh, orang hak yang memang kita tak boleh ambil tindakan kat dia. Tapi jangan risau, sebab Tuhan kata apa, walaupun hampa terlepas kat dunia, darrahullah, Allah akan balas balik. Siapa yang buat susah ke orang, Allah akan susahkan dia balik, tak di dunia, di akhirat. Dalam sebuah hadis lain diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada para sahabat, atadruna mal muflis? Kalian tahu tak siapa itu muflis? Jadi sahabat jawab, qalu al muflis fina man la dirhama lahu wala mata'a. Hak kami duk faham ni, orang muflis ni ialah orang hak tak ada duit lah.
dan juga yang tak ada erta benda. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu hak tu muflis di dunia. Muflis mengikut takrifan sosial, takrifan ekonomi. Takrifan Allah Subhanahu wa taala muflis ni apa dia? Iaitu al-muflis, innal muflisa min ummati. Hak muflis dalam kalangan umatku nanti ni siapa? Ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Dia bawa semua amalan dia ke akhirat nanti ni dengan solat dia, dengan puasa-puasa hak wajib, hak sunat, dengan zakat dia komplit, cantik. Dia bawa semua hak sumbangan dia, hak berjuta-juta. Dia bawa habis semua komplit. Wa ya'ti, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala semasa dihisab. Cek rupanya qad syatama haza. Dia mencaci orang tu. Dia perburukkan orang tu. Kalau zaman dulu zaman konvensional sebelum zaman dunia maya ni, kita mencaci orang tu 2-3 orang aja tahu. Tapi zaman dunia maya ni, kita caci tu kita tulis 4-5 perkataan saja. Kita share dalam medsos, dalam Facebook. Dia pakat share gudu. Apa dia? Dr. Hanafi ke apa, semua pakat orang tahu. Kan? Semua orang tahu. Daripada kita tak tahu, semua orang tahu. Kan? Hak rakyat Malaysia bukan kata duduk di Malaysia saja, hak duduk seluruh dunia pun tahu. Waqad syatama haza wa qazafa haza. Dia tuduh orang ni berzina, dia tuduh orang ni buat mungkar, dia tuduh orang ni buat maksiat. Wa akala mal haza, dia balas duit orang tu, dia makan harta haram orang ni. Dia ambil dengan cara yang tidak sah. Wa safaka dama haza, dia bunuh. Sama ada dia bunuh secara direct ataupun kerana perbuatan dia, orang tu mana nak tahu bunuh diri. Kita tak bunuh orang. Tapi dengan disebabkan kesilapan polisi, kesilapan dasar kita menyebabkan orang kena buang kerja, orang diberhentikan, menganggur. Kita alhamdulillah ada iman lagi. Hak tak ada iman, bunuh diri. Orang bukan Islam pun bunuh diri. Kerana kita termasuk di dalam safakamalah damahaza. Wa darabahaza, dia pukul orang tu. Sama ada dia hantar bonza ataupun dia sendiri bonza. Zaman sekarang ni, tak apalah, dalam tempoh PKP ni kan, ada moratorium, tak payah bayar. Kalau katalah sebelum tu 3 bulan tak bayar, tuan-tuan buat pembiayaan, ambil pembiayaan kenderaan, dengan bank-bank Islam sekalipun, dia hantar bonza bicari tau, kan, menggunakan kekerasan. Bank tak guna, tapi orang tengah tukang hak kolektor tu. Yu'ta haza min hasanatihi qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum. Hak dia bawa dengan semayang, puasa, kebaikan, hak apa dia, tapi bila kata didedahkan, rupanya dia ada black background. Dengan hak black background tu dulu kat dunia dia terlepas, tuan-tuan. Dia terlepas. Rupa-rupanya sangkut ke akhirat ni, kita tak boleh bayar dah. Tapi tetap kena bayar. Macam mana? Kebaikan hak dia buat tu, Tuhan ambil, bayar balik kepada mangsa-mangsa. Hak dia mati kerana dia, luka dengan sebab dia, terfitnah dengan sebab dia, emosi terganggu dengan sebab dia. Semua kerana dia, habis kebaikan yang dia bawa. Kalau dia bawa banyak tak apa, kalau dia bawa sikit. Last sekali bila kata dah habis dah, macam mana nak buat? Kejahatan-kejahatan orang lain tu, hak mangsa-mangsa dia tu diambil, dibebankan kepada dia. Masya Allah. Muflis kat dunia ni, duit kita habis. Tengah-tengah muflis tu, tiba-tiba ditambah lagi beban hutang kita. Faturihat
alaihi summa turiha finnar. Dah kebaikan tak ada dah. Kejahatan hak duk ada campur dengan dosa-dosa orang lain tang mana tempat dia, faturiha finnar, dimasukkan dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perbincangan tentang nafyu darar fil Islam dalam buku ni panjang, tuan-tuan. Jadi saya cuba untuk nak ringkaskan beberapa intisari penting yang perlu kita faham sebagai motivasi semangat untuk kita bagi tahun 2022 ni, untuk kita menjadi orang yang baik. Kalau tak habis kita sambung sikit, orang kata apa, bulan depan. Baik, yang pertamanya para ulama mengatakan, Imam As-Suyuti menyatakan bahawa hadis ini saja merupakan alaihi madarul fiqh. Merupakan, kita kata, antara hadis penting di dalam hukum fiqh ataupun pengajian syariah. Dia cover 1/3 daripada Islam. Maknanya kalau katalah hukum syarak itu kita belah kepada 3, 1/3 daripada Islam itu cukup dengan hadis ni. Kerana hadis ini menunjukkan secara tidak langsung apabila Islam mengharamkan sebarang perbuatan memudaratkan masyarakat, sengaja ataupun tak sengaja. Pertama, menunjukkan yang semua titah perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun hukum syarak ataupun Islam tu sendiri, Allah tak bawa dengan tujuan untuk nak memudaratkan manusia. Bila kata kita cek balik, kita tengok balik, start daripada bab taharah sampailah kepada bab qada kehakiman ni, tak ada satu pun hukum-hukum syarak tu yang walaupun pada zahirnya kita nampak macam membebankan, dia tidak memudaratkan manusia. Bagi at the par level manusia yang orang kata apa, yang normal. Kalau katalah adanya masyaqqah, adanya mudarat pada takrifan kita, saya ni sakit kaki, nak semayang macam mana? Sehari semayang, rabah, mudarat. Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada manusia. Maka para ulama mengatakan, kalau katalah kita cek tengok untuk berwuduk, oh kita kata tak boleh mudarat sejuk, saya pagi-pagi tak boleh kena wuduk. Manusia semua mandi. Kalau tak mau mandi pun, banding dengan berwuduk, wuduk bukan basuh satu badan, cuma 4 anggota campur niat dengan tertib. Semua orang mampu buat. Berwuduk, guna apa pula? Guna air, sumber yang paling mudah kita akses. Air mutlak, air hak mai daripada pilih syabas tu lebih murah. Berbanding kalau Allah Subhanahu wa taala suruh kita guna air Zam-Zam, ataupun dia suruh kita guna air, dah semayang pun segan, wuduk guna 100 plus lah. Ataupun dia suruh kita wuduk pakai RON 97, laju sikit main masjid, lama sikit boleh berdiri. Dah. Dia suruh kita semayang. Kalau katalah waktu-waktu semayang itu pun, kalau katalah kita rasa susah, semua manusia pada waktu tu semua orang buat. Hang tak pergi berjoging, hang pergi cycling, pergi semayang subuh. Berapa minit? Ya. Biar bukan jadi imam. Imam seorang saja. Yang jadi makmum berlambak. Mai semayang bukan suruh jadi imam. Mai semayang bukan suruh jadi penceramah. Mai semayang suruh jadi makmum, ya. Banding kalau kita semayang seorang-seorang kat rumah, kita mai semayang, kita ikut imam je. Imam baca, kita dengar, kita amin dah tu, baca Fatihah, ikut. Tak kalut dah kalau terlupa rakaat. Kita semayang seorang-seorang, kita terlupa rakaat kadang-kadang. Tapi kalau kita semayang di masjid dengan imam, kita terlupa rakaat pun kita tahu dah imam tu rakaat berapa. Ikut saja. Lain kalau imam terlupa. Kan?
Tapi kita boleh cycling 60 km tu, boleh pergi sampai ke Bukit Beruntung. Tak ada masalah apa. Kalau katalah sembahyang isyak malam, kita kata, oh tak boleh yang mudarat, tak larat. Kita boleh lepak tengok bola. Tengok Thailand lawan dengan Indonesia. Kan? Tengok pula kalau kata kena APL pukul 2, pukul 3 pagi. Boleh stay back. Tak ada masalah apa. Jadi sebab itu, pensyariatan hukum syarak ini sebenarnya tidak ada mudarat kepada manusia. Kalaulah ada mudarat, ada rusuh. Tu baru kita tengok dalam bab semayang, dalam bab wuduk. Kalau kita tengok pula bab puasa. Puasa ni, kita puasa ni time kita sihat je. Tapi bila katalah kita demai satu sakit, kalau berpuasa mati, tak payah puasa, bayar fidyah saja. Orang tua yang tak larat berpuasa, dia kena qada. Tapi kalau dia qada pun tak boleh, bayar fidyah saja. Wih, seronoklah macam tu, tak payah puasa. Tunggulah tua dulu. Kalau kenalah celah-celah tu orang perempuan pula, kan? 5 hari, 7 hari, 6 hari, tak payah puasa. Sebab apa? Sebab dia ada mudarat lain. Dia sakit. Tuhan ra'i dia. Kita orang lelaki, kita kata seronoklah jadi orang perempuan. Boleh lajak sampai 15 hari kalau main time period. Cuba jadi orang perempuan. Sekurang-kurangnya tengok bini tu, time dia kena sunggugut tu. Kita kata Allah sikit saja. Kena baru tahu. Allah kata tak payah semayang, tak payah puasa. Zakat, banyak nak kena bayar. Tapi yang bayar zakat berapa orang je? Banyak yang menerima zakat sebab bukan yang semua orang senang. Pergi buat haji. Memanglah rukun Islam yang kelima tu wajib pergi buat haji. Tapi kalau tak mampu, kalau katalah spend untuk haji sampai anak bini tak boleh makan, mudarat untuk orang yang hidup, tak payah pergi. Itu baru dalam bab ibadat, tak bab lain lagi. Jadi sebab tu, sul-usul Islam itu di-cover oleh hadis ini. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila katalah hukum Islam ni dia tak ada benda-benda yang memudaratkan, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat yang imam kita baca tadi masa rakaat kedua. Ustaz Aziz macam tahu kita nak baca hadis ni. Oh, hebat dia. Tu kata jangan duk buat main-main dengan imam masjid negeri ni. Dia boleh baca kasyaf. Kita nak mengajar apa? Saya pun terkejut. Tuhan tidak mentaklifkan kecuali apa yang kita mampu. Apa yang mampu dilaksanakan oleh orang biasa. Imam Izzuddin Abdul Salam di dalam kitabnya Qawaidul Ahkam, dia dinukilkan, disebut oleh Imam As-Sayuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair semasa dia membahaskan hadis ini. Para ulama merumuskan satu kaedah fiqh dalam fatwa. Dia panggil ad-darar yuzal. Kemudaratan hendaklah being removed. Maknanya perlu dihapuskan. Hukum-hukum syarak ni sebenarnya cukup mudah, cukup senang bagi orang normal. Orang yang rasa payah, yang rasa mudarat ni pemalas saja. Sebab apa? Kalau mereka tak sembahyang, mereka boleh buat benda hal lain. Kalau mereka tak pergi buat haji, mereka mampu ragah bukit. Mereka boleh hiking, orang panggil. Kan? Naik sampai ke Gunung Everest. Mai kita di Malaysia lah ni habis naik Bukit Beroga, lepas tu apa nama Bukit Cerakah. Boleh naik, boleh panjat. Hak lelaki, hak perempuan, muda, berusia, semua boleh naik. Hak benda-benda tu semua boleh naik. Takat nak pergi tawaf 7 kali, nak pergi sa'i Safa dan Marwah tu takkan tak larat. Takkan tak boleh. Yang ketiga,
Yang saya nak masuk di sini ialah jenis-jenis perbuatan yang mudarat ni ada dua. Hak ni kita minta. Kita minta, kita perhati, kita cek balik. Kod-kod kita buat, tuan-tuan. Kod-kod kita terlibat di dalam memudaratkan orang disebabkan kita tak sengaja ataupun kita sengaja dengan perbuatan kita orang lain termudarat. Hak ni. Dia ada dua jenis. Ada dua jenis perbuatan. Dia kata yang pertamanya ialah tak daripada awal kita nak buat benda tu memang kita dah niat dah untuk nak memudaratkan orang. Start daripada awal lagi. Sebagai contoh yang diberikan oleh ulama' ni cukup banyak. Saya bagi dulu contoh hak mudah kita faham. Hak ni disebut oleh Imam As-Sayuti di dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Contoh dia, kalau katalah kita pergi saja korek lubang. Di tengah jalan, orang duk lalu lalang dengan niat saja nak berkena orang. Ataupun kita buat bumper, kita tak cat warna kuning. Kan, kadang-kadang kita bawa, tiba-tiba ada bumper ke depan, dia melambung tu, jatuh gitu. Hak ni haram. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tahu daripada awal. Satu lagi jenis perbuatan. Dia ada tiga. Hak pertama, hak tu. Yang keduanya ialah kita menggunakan hak kita mengikut kebenaran yang diberikan oleh syarak, tapi boleh memberi mudarat kepada orang lain. Hak ni macam mana, tuan-tuan? Hak ni kita duduk di rumah kita, kita guna kenderaan kita, kita guna harta benda meredak milik kita, tapi kita mengganggu orang lain. Para ulama' memberikan contoh. Dalam satu kawasan penempatan, tiba-tiba ada satu rumah dia buat naik satu dinding tinggi menghalang rumah-rumah selepas daripada mendapat udara segar, ataupun menghalang cahaya, menyebabkan orang lain sidai baju lambat kering. Apa hukumnya? Hukumnya juga adalah haram. Kerana apa? Dia adalah dirar. Ni yang saya nak bawa ni. Bila kita zoom in pada diri kita, kita duduk berjiran. Bila kata kita duduk berjiran ni, tuan-tuan, tak tahulah, saya pun berjiran juga, kan? Tuan-tuan lagi lama. Kalau katalah kita nak belah kucing, kita nak belah haiwan, kita nak belah apa, kita seronok lah sebab kita belah kucing Parsi, kucing Siam, kucing Bengali, apa semua. Kita nak belah rimau ke, kita nak belah haiwan, dia panggil apa, yang eksotik ke, kan? Tapi kalau kata kita memudaratkan jiran kita, kucing berak merata, kan? Kadang-kadang mungkin benda ni contoh simple saja, tapi sebab orang duk tanya, apa hukum kucing berak di rumah jiran? Lah, tanya, kucing tu dia bukannya ada hukum apa, kan? Hak tu kena tanya tuan dia. Pasal apa tuan dia tu biar kucing tu berak ke rumah jiran? Jadi, bila katalah kita menggunakan hak kita, kita nak belah apa, kita nak ni apa, tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi bila katalah menyebabkan jiran, ganggu jiran, bau busuk, bau apa, pi berak dalam rumah jiran, jadi hak ni adalah dirar. Kadang-kadang kita tak perasan benda ni, kita tak tahu. Dan kita tak tahu kalau kita tak belah jiran tu, dengan keberadaan kita dalam kejiranan tu, memberi efek kepada orang lain tak? Kat Shah Alam ni, saya duk observe, saya perhati, saya tengok, Masya Allah, tuan-tuan.
Kalau rumah tu ada sampai kereta 2-3 biji. Nah, kadang-kadang kita parking kereta termakan. Kita kata tak apalah, termakan sikit belah rumah jiran. Jiran tu pula kadang-kadang dia redha tak dengan tu. Kadang-kadang mungkin kereta dia parking dalam, tapi dia nak ruang compound depan rumah dia tu kosong. Tiba-tiba kita pergi parking kat situ. Dia tak kata apa. Dia cuma kata, ramai nak main rumah sebelah. Kita pun, itulah nak balik main. Kan? Tak minta izin. Mungkin kita anggap benda tu common disebabkan kereta banyak. Tapi hak jiran tuan-tuan. Cuba tanya tengok. Sebab tu saya dalam kuliah-kuliah lain saya nak kata cuba kita buat soal selidik, tanya jiran-jiran lain pasal keberadaan kita ni sebenarnya memberi mudarat tak kepada orang sebelah. Masuk dalam bab jiran ni, walaupun kita dah duduk, kita otai 40 tahun kita duduk situ, mai orang muda dia sewa sebelah, tetap kita kena jaga hak dia. Kan, kadang-kadang biasalah duduk berjiran ni. Kan, start motor, bagi bising, prank. Yang kawan sebelah ada anak kecil ke apakah. Itu pun termasuk dalam dirar, tuan-tuan. Kita tak payah fokus kepada contoh di tempat kerja, apa semua kita tengok dalam bab kejiranan. Kan? Kadang-kadang kita tanam pokok, dia panggil apa? Pokok hak yang tak ada hujan tu. Tapi tanam pokok tanah hujan, kan? Bila pokok tu kecil, elok. Bila kata besar ni, saat lagi dia makan habis, rosak habis. Akak dia pergi masuk sebelah rumah jiran. Hak jenis sengah-sengah tu tanam pokok mempelam harum manis. Ambil daripada benih perlis, naik harum manis tu, pergi ke sebelah rumah jiran. Kita nak dekor rumah kita cantik, pergi tanam hak buluh Jepun abang, kan? Buluh Jepun dia nampak elok, tapi daun dia tu tiap-tiap hari tu duk luruh masuk sebelah rumah jiran. Kuih lama daun tu dia halui. Bila kata dia bertimbun tu dia jadi keras. Jatuh dalam longkang, sumbat. Bila kata sumbat tu yang banjir tu. Contohlah. Kan? Lepas tu kita duk salah orang lain, duk kata kerajaan hak nu hak ni, tapi bila cek balik semua tu berpunca daripada kita. Kita perhati balik, kita tengok balik dalam bab kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakid. Jangan kencing di dalam air yang bertakung. Jangan kencing di dalam tempat lubang haiwan. Lipan ke apakah, duduk di dalam tu dia tak sengahan, tapi jangan kacau, jangan pergi kencing tentu. Sebab apa? Memudaratkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma duk nampak benda besar, tapi kita tak nampak sebenarnya rupa-rupanya benda tu dia mai daripada kita, tuan-tuan. Kan? Sungai Kelang, lepas tu sungai apa? Kan? Duduk kat belah kita ni lah. Kan? Cek balik, adakah kita menyumbang kepada, kita kata, pencemaran sungai? Kalau tak silap saya lah, sebatang sungai ni di Malaysia, tuan-tuan, yang tercemar ni, dia kena ambil masa 10 ke 15 tahun untuk nak bagi jadi air dia tu jernih balik. Macam yang orang duk share, tengok Jepun belakang rumah, tengok air longkang elok, boleh bela ikan kap. Satu sungai tu kena ambil, tak boleh buang apa langsung dalam tu antara 10 ke 15 tahun. Kalau tak salah saya, baru dia boleh jadi elok. Ini kita tengok kadang-kadang dengan mereka lempak macam-macam, dapur, almari, tilam. Allahu Akbar. Ya. Satu lagi yang saya sebut tadi tu, kadang-kadang kita buat satu benda, kita memperolehi benda tu secara syar'i, secara sah, tapi pada masa yang sama dia memberikan mudarat untuk jangka masa panjang. Hak ni saja saya nak sebut. Contoh macam banjir yang berlaku di sebelah Pahang, tengok macam mana turun mai, air tu air lumpur, bawa habis sekali dengan balak-balak.
Kita membalak, tuan-tuan. Saya cakap bila kata ada lesen, maknanya benda tu sah. Kan? Semua benda tu kita kata okay, fine. Dia ikut peraturan, dia ikut rules. Kan? Legal action, no problem. Benda tu betul. Okay, itu hak kita. Kan? Kerajaan negeri bagi, silakan, tak ada masalah. Tapi apabila satu tindakan itu kesan jangka masa panjangnya menyebabkan efek kepada orang-orang yang duduk kat bawah, ini yang dinamakan sebagai dirar. Dan pada waktu mudarat ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada kaedah yang menyebut al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Waktu bencana, waktu mudarat, waktu orang susah ni, dia tidak membatalkan hak orang lain. Hak orang lain untuk hidup, hak orang lain untuk senang. Seperti mana haram kita pukul orang, kita ragging orang, kita menyusahkan orang secara fizikal, kita menyusahkan orang sehingga menyebabkan kesan kemusnahan kepada harta benda orang, emosi orang, tuan-tuan dan puan-puan. Sama hukumnya juga haram. Walaupun yang kita buat itu benda tu sah. Maka sebab itu, dalam contoh klasik, Imam As-Sayuti sebut, di kawasan, sebuah kawasan perindustrian, kawasan itu adalah kawasan tekstil, tempat kilang baju, kilang kapet, kilang pemaidani, tempat menghasilkan pakaian-pakaian. Haram dibina di situ kilang roti, kilang arang, kilang-kilang yang mengeluarkan percikan api, bau busuk. Walaupun tempat itu adalah tapak industri, free industrial zone, siapa-siapa pun boleh meniaga, dapat kelulusan kerajaan, nak meniaga silakan, tak ada masalah. Tapi bila kata memudaratkan, hukumnya haram. Kalau katalah undang-undang kata sah, dari segi fikih kata haram, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia memudaratkan, mendatangkan dirar kepada orang lain, kepada industri lain. Tak boleh. Begitulah juga kalau katalah misalnya kita mengorek telaga perigi di kawasan kita yang berjiran dengan kawasan lain yang ada perigi, dengan kita membuat perigi baru tu menyebabkan sumber air di tempat itu berkurangan, pun haram kata ulama. Sebab apa? Memudaratkan orang. Banyak sebenarnya, ya, ulama dah bincang, tapi ulama tak bincang lah bab banjir, bab balak ni. Dia bincang bab-bab simple, bab-bab orang kata apa, hak yang semua orang, benda tu common berlaku. Kita pesan kat anak-anak kita bila kata duduk di rumah, kan, ikat sampah tu elok-elok, letak sampah pada hari lori sampah mai, ikat elok-elok, pakai plastik tebal, letak dalam tong sampah, tutup, jangan duk buka. Kita pergi bercuti, kita biar plastik sampah apa semua, kucing mai usik, busuk, tinggal hak jiran sebelah rumah duk bau busuk. Ini juga termasuk di dalam dirar. Pun tak boleh juga, tuan-tuan. Kan? Banyak kalau kita tengok Rasulullah SAW pesan kat kita tentang perlu menjaga hak jiran ni. Ya? Kalau kita bawa makanan lalu depan jiran, bawa buah durian, bawa buah apa, time PKP kan ramai semua duduk di rumah. Cuba sembunyi, jangan bagi bau. Kalau tidak, kena bagi sikit. Sebab apa? Sebab nak jaga jiran. Benda-benda macam tu lah. Kita bawa, kita tengok di tempat kerja. Kan? Kadang-kadang saja saya duduk tengok contoh-contoh orang mereka duduk share dalam dalam Facebook. Kan? Kadang-kadang orang ni pergi parking tu kadang-kadang dia tak ada kesedaran nak parking tu bagi elok. Duduk dalam tempat parking. Hang parking hang pergi makan kotak. Bawa pula parking Range Rover. Parking kat situ, letak pula crown kat situ, ni Datuk.
letak kat situ. Jadi orang tak boleh nak parking. Bukan semua orang pakai kancil. Kan? Jangan buat satu benda yang menyusahkan orang. Kan? Bila kata menyusahkan orang, menyebabkan orang lain sengsara, itulah dirah. Rasulullah sebut dalam hadis ni cukup mudah, tuan-tuan. La darara wa la dirar. Jangan kita buat jahat ke orang. Jangan kita buat jahat pada diri kita. Jangan kita menggunakan hak kita walaupun dari segi syarak hak tersebut halal. Hak tersebut dibenarkan. Tapi dia boleh memudaratkan orang. Hak ketiga ni kadang-kadang orang terlupa. Kan? Kadang-kadang saya buka radio kuat, buka muzik kuat, kan? Malam-malam pukul 10 ke 11 tidur lah. Nak pesan kat geng bujang kot-kot ada kat sini. Kan? Hampa duduk satu rumah sampai 20 orang, pukul 1 tak tidur lagi. Buka muzik kuat, duduk sembang, kunggang. Selang 5 buah rumah pun duduk dengar lagi suara mereka. Yalah orang nak tegur. Siapa nak pergi tegur? Silap pergi tegur. Saya kena pukul pula, tuan-tuan. Kan? Jadi tak apa, ada sambungan lagi, iaitu macam mana kaedah-kaedah syarak yang lain yang dirumuskan oleh para ulama untuk kita nak manage hal-hal yang berkaitan dengan darar dan juga dirar ini. Jadi kita berhenti setakat ini dulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cuba sedaya upaya setakat mana yang kita tahu hidup ni pada tahun 2022 ni, duduk kawasan bandar, kawasan pekan, tolong jadi civil person. Elok daripada menjadi punca kemudaratan emosi, minda, fizikal kepada orang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.